Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada anak-anak yang dapat serta untuk kelas online kita. Jadi pada hari ini cikgu nak membincangkan tentang bab yang seterusnya, iaitu bab 6. Okey. Bab 6 yang menceritakan tentang sumber semula jadi di Malaysia. Okey, secara kasar, okey, kita sebagai rakyat Malaysia kita seharusnya berbangga dengan kepelbagaian. Kita harusnya berbangga dengan kepelbagaian sumber semula jadi, okey, yang terdapat di Malaysia. Okey, jadi kita nak lihat yang pertama kita nak menamakan. Okey, kita nak menamakan sumber semula jadi di Malaysia. Yang kedua, kita nak kenal pasti taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu dekat Malaysia. Seterusnya kita nak menghuraikan apakah sumber-sumber tersebut, boleh baharu dan tidak boleh baharu. Seterusnya kita nak merumuskan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Itu antara idea di sebalik bab 6 ini. Okey. Jadi kita lihat muka surat 100. Okey, sumber semula jadi di Malaysia, apakah yang dimaksudkan sebagai sumber semula jadi di Malaysia? Okey, ada sesiapa yang boleh baca? Irfan Hakimi, tolong baca sumber semula jadi. Apakah maksud sumber semula jadi? Yang ni. Okey, cikgu. Maksud sumber jadi, cikgu. Ya, betul. Sumber semula jadi merujuk bahan atau punca yang terdapat di sekeliling kita. Sama ada di atas permukaan bumi, di dalam bumi atau di dalam air. Terdapat dua jenis sumber semula jadi, iaitu sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Okey. Sambung sikit lagi tu. Sumber boleh baharu ialah sumber semula jadi tidak akan habis walaupun diambil dan diguna secara berterusan. Sumber ini boleh diperbaharu melalui beberapa kaedah. Okey, baik, terima kasih. Terima kasih Irfan Hakimi. Sumber semula jadi ni apa yang ada sekeliling kita lah. Okey, sama ada dia kata kat sini atas permukaan, atas darat, di dalam bumi, atau lagi dahsyat lagi dalam air. Jadi ini adalah sumber semula jadi. Dan sumber semula jadi ni, dalam bab ini dia pecah kepada dua. Sumber boleh diperbaharui, yang mana selagi kita guna, dia tak akan habis. Kita guna banyak mana pun dia tak akan habis, dia berterusan. Dan sumber ni boleh diperbaharui melalui beberapa kaedah. Antara sumber boleh baharu adalah hutan, suria. Hutan, macam mana kita buat sekalipun, dia tetap akan jadi hutan juga. Kita ambil banyak-banyak pun, nanti dia akan jadi juga hutan apa? Hutan hujan tropika, hutan pantai, hutan gunung, hutan paya. Manakala hutan paya pula dia bahagi kepada dua, iaitu hutan paya air masin, hutan paya air tawar. Cerita tentang hutan-hutan ni semua telah pun dibincangkan pada peringkat bab yang lain. Yang seterusnya adalah suria. Ada sound yang berbunyi tu, boleh tutup sound. Suria, sumber suria. Saya nak lepaskan kawan masuk. Sumber suria. Apa benda sumber suria ni? Dia duduk situ je situ. Apa sumber suria ni? Suria, apa suria? Matahari. Yes, itulah matahari, bukan mata hati. Matahari. Itu dipanggil, kita panggil, dia nak cakap sebenarnya kalau dia letak situ sumber boleh baharu matahari pun selesai dah. Cuma dia nak nampakkan benda tu pendek, dia letaklah suria. Tenaga suria, padahal itulah matahari.
Kemudian sumber boleh baharu kita ada di peringkat tanah. Okey, tanah, laterite, gambut, alluvium, beris, pasir. Okey, tanah juga macam mana kamu ambil sekalipun benda tu tak habis. Okey, laterite, gambut. Okey, kalau ada tanaman dekat apa tu? Mana ni nama tempat? Dekat Johor, terkenal dengan tanah gambut. Tanah gambut tu memang dia tanam untuk nenas. Tanam nenas. Sesuai sangat tanam nenas. Seterusnya sumber boleh baharu adalah sumber air. Sumber air ni terbahagi kepada 7 jenis. 7 jenis. Dia sebenarnya air tapi dia duduk kat mana? Sungai. Dia ada dekat paya. Dia ada dekat laut. Air bawah tanah, air mata air, air empangan, kolam, tasik, air tetap air. Dekat mana dia duduk sekalipun dia tetap air. Cuma tempat dia berada di sungai, paya, laut, air bawah tanah, empangan, kolam dan juga tasik. Okey. Kepada pelajar-pelajar yang baru masuk, okey, sila respon bila saya tanya. Baik. Itu dia sumber boleh baharu. Okey. Baik, sumber tenaga alternatif ini, okey. Ada lagi yang masuk. Siapa? Muhammad Arif. Oh, Arif. Okey, Arif. Okey. Sumber tenaga alternatif ni, okey, sumber yang dijana berdasarkan sumber boleh baharu tadi. Okey, dia dapat daripada sumber boleh baharu. Dia menjadi sumber tenaga alternatif tapi dia berasaskan kepada sumber boleh baharu. Iaitu dia kata yang pertama tadi berasaskan alam semula jadi seperti suria, air, angin, ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan dan tinja haiwan untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik. Tengok. Dia gunakan suria, dia gunakan air, angin untuk menghasilkan kuasa elektrik tadi. Dia alternatif lah. Kita ada sumber-sumber tadi. Kita ada sumber suria. Tapi suria ini dia boleh generate, dia boleh menjana kuasa kuasa elektrik. Hidroelektrik air. Okey. Makna air juga dia boleh menghasilkan kuasa elektrik. Seterusnya sumber tenaga alternatif yang kedua bersifat mesra alam. Okey, dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti minyak, gas dan juga arang batu. Okey. Mesra alam. Arang batu ni kita boleh menggali dekat tanah lah tadi. Yang ketiga, contoh tenaga alternatif ialah penjanaan kuasa hidroelektrik, tenaga suria, biomas, ombak, geoterma, angin. Okey, tenaga alternatif. Orang boleh gunakan tenaga suria untuk menghasilkan tenaga elektrik. Biomas pun kalau di longgok-longgok pun boleh menghasilkan tenaga. Ombak dah tentulah. Ada juga ombak. Ombak ada kaedah dia untuk dapatkan tenaga. Geoterma dan juga angin. Antara sumber tenaga alternatif di Malaysia, kita lihat dekat sini adalah tenaga hidroelektrik. Dekat Empangan Kenyir, Terengganu. Kemudian tenaga suria. Dengan adanya kuasa tenaga suria tadi, orang boleh pasang panel solar. Jadi orang tak perlukan kuasa elektrik, tak perlu on api elektrik untuk dapatkan tenaga untuk menyalakan dalam rumah sendiri. Makna alternatif dia adalah dia pasang solar panel solar dekat luar rumah yang berfungsi untuk menyerap semua tenaga suria yang ada. Setakat mana dia akan, macam dia charge lah. Charging dia guna tenaga matahari. Okay. Yang ketiga, tenaga biomas. Okay, Miri dan Sri Aman, Sarawak. Okay, kalau siapa ada kemudahan tu boleh cuba typekan biomas atau nama lain. Ada tak? Okay. Biomas ni adalah tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup.
yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem atau kawasan. Bahan buangan. Tahu kan bahan buangan? Najis lah. Biasa dekat India lah. India, dia ada banyak ternak binatang. Jadi dia akan collect, dia akan kumpulkan semua sisa daripada bahan buangan tersebut. Dia akan kumpulkan sisa bahan buangan daripada haiwan tersebut. Dia akan generate biomass. Tapi dekat sini Miri dan Sri Aman. Saya tak pasti apa makhluk yang digunakan untuk generate biomass dekat Miri dan Sri Aman ni. Mungkin kita boleh cari maklumat lebih lanjut. Ataupun kamu boleh, Ricky, tengok apakah biomass dekat Miri dan Sri Aman Sarawak. Terusnya, tenaga angin Pulau Layang-Layang Sabah. Tempat dia nak generate tenaga alternatif. Apa itu geoterma? Ada sebut tadi nombor 3 tu, geoterma. Tenaga tenaga yang dihasilkan atau berpunca daripada haba dalaman bumi. Haba dalaman bumi. Geoterma. Boleh cari juga. Boleh search. Ni geografi buku teks ni dia open, dia umum. Untuk maklumat lanjut kamu bolehlah melayari. Boleh scan barcode yang ada kat situ ni. Contoh barcode yang ada ni boleh scan. Nak tahu apa lagi dia punya maklumat lanjut tentang tenaga boleh baharu. Boleh scan barcode. Tak salah. Tak ada dosa pun. Lepas tu kita tengok Mamat ni. Ini siapa ni? Razik Syafawi apa? Sumber boleh baharu. Razik, tolong baca Razik. Sumber yang tidak boleh baharu. Ya, saya. Sumber tidak boleh baharu ialah sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangka waktu yang tertentu jika penerokaan sesuatu sumber tidak dikawal dan dirancang dengan baik. Sumber tidak boleh baharu antaranya terdiri daripada sumber mineral yang diperoleh dengan menggali atau melombong permukaan dan kerak bumi. Terdapat sumber mineral yang digali di dasar laut seperti petroleum dan gas asli. Sumber mineral pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu logam dan bukan logam. Baik. Terima kasih Razik. Dekat sini dia kata tadi, yang pertama sumber boleh baharu adalah sumber semula jadi yang tidak akan habis. Berterusan akan ada. Tenaga matahari contoh, tenaga suria. Kita mati pun, matahari itu tak akan mati lagi. Dia akan mati pada hari kiamat. Bila kiamat? Kita pun tak tahu. Maha kuasa Allah SWT. Jadi, terbalik kepada sumber tidak boleh baharu. Mana sumber ni akan pupus, habis. Dalam satu jangka waktu tertentu, sekiranya masyarakat dunia tidak mengawal sumber tersebut dengan baik. Apa sumber-sumber yang terdiri daripada sumber mineral. Yang mana kita kena gali, kita kena lombong. Ini adalah contoh-contoh sumber mineral. Kita ada sumber mineral logam, kita ada sumber mineral bukan logam. Logam tu contohnya emas, biji timah. Kawan-kawan yang baru masuk, sila buka kamera. Sebab kawan-kawan kalau boleh yang baru masuk tu type nama.
contoh sumber mineral logam, satu emas. Emas ni memang orang suka gali. Jumpa emas dia bukan datang-datang dia terus jadi emas ni. No. Okey. Emas tu memang dalam bentuk ketulan-ketulan yang buruk. Okey. Tapi dia kalau ditempa dia kita masak emas kita cakap apa lebur. Bila kita lebur emas, okey, emas tu dia akan jadi cecair dulu. Sebelum dia jadi jongkong yang besar-besar 1 kilo punya jongkong. Okey, sebelum dia jadi bentuk-bentuk kecil-kecil dia asalnya macam ni lah, buruk ni. Ni. Okey, macam bauksit, kuprum, nampak ni, kuprum. Biji besi, biji timah, tak ada cantik tu. Asal buruk semua. Tapi Allah Maha Kaya daripada dia daripada sekecil-kecil ini tak pakai dah, tak pakai yang nombor. dilebur, diproses, nampak cantik dia jadi. Cantik. Bauksit, bahan asas aluminium. Kita tetap asal aluminium dia terus keluar aluminium, no. Asal dia bauksit. Ni dia. Lama kelamaan bila diproses, dilebur, dicairkan, dibentuk, ditempa, terhasillah alat-alat yang kita gunakan pada hari ini. Seterusnya, okey. Ada soalan tak nak tanya tentang sumber logam mineral ni? Tak ada. Ada nak tanya? Tak ada Tak cikgu. Ya, Tak ada. tak ada Seterusnya kita lihat contoh sumber mineral bukan logam. Sumber mineral bukan logam. Asalnya batu granit. Okay. Baik, kat sini batu granit. Kenapa dia tak kata sumber mineral logam? Kenapa orang tak panggil dia sumber mineral logam? Why? Padahal dia macam ni lah, dia kena tempa. Batu granit biasanya orang tak ada buat apa-apa tu. Okey, dia tak boleh nak dileburkan. Okey. Jadi batu granit ni kalau kamu dia buat mamar ke apa guna batu granit dia akan terus masukkan, dia akan nampak dia punya, dia boleh potong dan sebagainya, dia boleh potong. Nak cantik boleh dicantikkan. Tapi dia tak boleh nak dileburkan. Tu cerita dia. Kenapa batu granit ni dia macam tadilah. Biji besi semua tu kan, tapi dia tak boleh lebur. Jadi dia bukan logam yang boleh dibentuk, ditempa. Dia memang original. Nak potong boleh, tak ada masalah. Yang kedua, gas asli. Okey, gas asli orang nak masuk, nak buat industri kimpalan. Pasir. Okey, orang buat barangan kaca. Nampak? Ini asalnya kaca. Asalnya kaca lah. Asalnya pasir. Dia dah campur-campur jadi botol. Nampak? Dahsyat kan? Petroleum, bahan bakar. Okey, bukan bakar rumah. Untuk menggerakkan kereta. Arang batu, industri melebur besi. Okey, arang batu digunakan. Arang batu, industri melebur besi ni, dia digunakan untuk, dia sebagai bahan bakar. Arang batu ni bahan bakar. Okey, dia mempunyai daya haba yang tinggi. Seterusnya kaolin. Kaolin ni sebenarnya tanah liat. Okey. Tanah liat. Diorang buat barangan tembikar. Okey, orang bentuk jadi tembikar. Cantiklah. Okey. Baik, ada sebarang soalan nak tanya? Contoh sumber mineral bukan logam? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Kita teruskan. Baik. Taburan sumber boleh baharu dan sumber tidak baharu. Taburan maksudnya
Di manakah lokasi-lokasi sumber-sumber bahan boleh bahan baharu dan bahan tidak boleh baharu di Malaysia. Okey, tengok betul-betul buku teks masing-masing. Kita akan pergi satu persatu. Ada je yang terkeluar ni. Tengah belajar pun terkeluar. Allah, Wan Hassan, apa yang keluar Wan Hassan? Tengah belajar terkeluar, tengah belajar terkeluar. Suka betul terkeluar. Lepaklah dulu dalam ni kelas ni ha. Ada masalah data ke? Wan Hassan. Izakid okey, Izakid. Lama tak jumpa Izakid dah ni. Rindu kat dia. Alhamdulillah. Muka mana muka? Boleh buka kamera. Tadi kau tunjuk dinding Izakid. Saya nak muka kamu. Gelabah. Allah. Kau tunjuk lampu. Mana muka? Kopiah nampak mata tak ada. Okey, alhamdulillah. Allahu akbar. Kau nampak gigi, alhamdulillah. Okey. Sumber semula jadi boleh baharu. Air. Empangan hidroelektrik. Okey, banyak ni ha. Okey. Kita boleh buat kuasa hidroelektrik ni boleh dibuat. Okey, boleh dijana disebabkan kita ada empangan. Tapi motif utama empangan dibuat disebabkan oleh kapasiti air yang tinggi. Okey, kapasiti air yang tinggi iaitu di Malaysia ni kita ada sekitar 2,600 mm setahun hujan. Okey, dia punya ada kiraan lah, ada kiraan dia yang menunjukkan bahawa Malaysia ni memang banyak air. Okey. Jadi bila air di Malaysia ni cukup banyak, bila dia nak menjadikan sesebuah empangan, dia akan pastikan kawasan tu boleh menakung air. Okey, jadi kebanyakan sebelah Perak, Kelantan, okey, kawasan dia banyak dia ni dekat dengan banjaran Titiwangsa lah. Okey, jadi disebabkan dia banyak dia punya laluan-laluan bukit-bukit yang boleh dipasakkan, yang boleh ditambak, okey, untuk membina penahan air. Okey, itulah fungsi empangan. Jadi apabila sungai yang diempang dilepaskan akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Laju. Bila air itu dilepaskan, memang air empangan tak boleh nak tutup. Nanti kalau dia naik daripada atas, roboh. Jadi dia ada laluan-laluan air, laluan-laluan yang dipasangkan turbin. Jadi bila lalu dekat turbin tu dia akan berpusing, berputar dengan laju. Yang laju tu dia tukar tenaga tu kepada tenaga kinetik dan terhasillah tenaga elektrik. Okey. Jadi yang ini nombor 1, 1 Pergau, Temenggu, Bersia, Kenering, Cenderuh, Sungai Piai bawah, Sungai Piai atas, Kenyir. Tasik Kenyir pun ada air. Kemudian Batang Ai, Bakun, Murum, Tenom Pangi, semua tu dekat Sabah Sarawak. Okey, ni contoh. Saya nak tunjukkan contoh muka surat 104 empangan Bersia Perak. Okey, nampak jangan pula kamu nak buat lawatan ni, saya nak pergi empangan Bersia, saya nak main dekat sini, tak payahlah. Sekali kamu turun ni, arus ni sangat kuat, kamu akan pergi menghadap Allah SWT. Seterusnya empangan Kenyir. Okey, Terengganu. Okey, ni belakang ni empangan tu kat belakang, bukan depan ni. Ke depan ni. Ni belakang yang tinggi ni. Jadi air tu lalu turun bawah. Seterusnya, ini tadi, okey, Sungai Batang Ai nombor 9. Nombor 10 Bakun. Nombor 11 Murum. Nombor 12 Tenom Pangi. Okey, Sabah. Empangan Bakun ni man. Bakun nombor 10, empangan Bakun kat sini. Okey.
Ada isu dulu empangan baku ni ada isu orang tak bagi bina. Tapi akhirnya berjaya juga dibina. Adalah sebab bukan semua orang suka kan empangan dibuat. Jadi banyak mengganggu penempatan dan sebagainya. Yang orang asli nak duduk, nak tidur, nak hidup kan. Orang-orang asli nak hidup dekat kawasan-kawasan tu lah. Kita ada rumah, tak ada masalah. Okey? Baik. Seterusnya, sumber semula jadi boleh baharu hutan. Okey. Ini lebih terperinci. Ya, Baik. Tadi kita dah bincangkan tentang sumber boleh baharu. Okey, yang mana dia tak akan habis. Okey, kita lihat dekat sini dia ada persamaan. Okey. Kita lihat yang pertama sekali jenis hutan dan tanah. Okey, dia bergabung Tadi kita nampak dia asingkan, yang ni dia dah gabung. Hutan hujan tropika, jenis tanah dia adalah tanah alluvium, tanah laterite. Okey. Hutan paya air tawar, tanah yang terlibat adalah tanah gambut dan juga tanah alluvium. Okey. Kalau hutan air paya air masin, okey, tanah gambut dan juga tanah alluvium. Kalau hutan pantai, dia tanah berpasir. Kalau dia hutan gunung, dia tanah laterite. Kalau hutan gunung tu ada tanah berpasir, makna orang tak boleh mendaki gunung. Pasir tu dia polos. Okey, bila dia polos, makna bila pijak dia akan bergerak dan sebagainya. Jadi orang bila nak sampai ke atas, kalau asyik pijak dia terbenam, tak sampai. Okey? Baik. Kita lihat dekat sini apakah lokasi. Okey, mana kita boleh jumpa hutan hujan tropika yang ada tanah alluvium dan laterite ni? Muka surat 106, 107. Panjang lebar dicerita kat situ. Panjang lebar. Okey, kita ambil contoh bahagian pedalaman Sabah dan Sarawak, hutan tropika. Apakah sumber hutan yang ada dekat situ? Cengal, meranti merbau. Oi, banyak betul. Tak tercakap, tak terucap. Dia ada dua. Satu tumbuhan, satu hidupan liar. Kita dah bincang dulu tu. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita dah bincang juga tentang hidupan liar di Malaysia. Ini dia punya gabungan dia. Okay. Kemudian hutan paya air tawar. Okay. Tasik Cini, Tasik Bera, Sungai Lupa. Air tawar. Air tawar mana ada buaya. Itu je clue dia. Paya air tawar, buaya. Kat mana buaya, kat mana Sungai Rajang. Nampak? Tak payah nak pening-pening kepala nak hafal. Logik je. Hutan paya air tawar, ada buaya. Buaya duduk dekat Sungai Rajang. Settle. Kat mana dia biasa nyorok buaya ni? Dekat pokok-pokok mengkuang. Mengkuang tak boleh tajam. Okey, dekat bawah-bawah pokok. Pokok yang bercucuk-cucuk tu. Kena tahulah apa pokok yang ada dekat tepi-tepi paya air tawar tu. Kalau dah ada katak, mestilah ada ular. Okey, sebab ular makan katak, katak tak makan ular. Okey, burung, kera semua ada. Seterusnya kita lihat contoh ni pokok buluh. Rumah saya banyak. Ni mengkuang. Mengkuang besar macam ni, tajam-tajam. Mana buaya boleh duduk dekat celah-celah ni? Tak. Jadi buaya akan duduk tempat, mungkin dia lalu lah. Dia lalu ke tepi ni boleh lah. Okay, dia pun nak enter frame juga. Yang tak kisah buaya darat. Buaya darat dia tak heran pun. Semua dia sakau. Seterusnya kita nak melihat hutan paya air masin. Air masin ada apa? Ada ikan, siput ketam, udang pun, ular ada. Ular ni dia boleh hidup suka hati dia. Dia banyak tempat dia boleh ada ular. Okey. Jadi dekat mana kita boleh tengok lokasi dia? Laut Matang, Perak.
Okay, sebahagian pantai Kuala Selangor, pantai Semarahan Sadong, Sarawak, Delta, Labuk, Sugut, Sabah. Kita ada pokok bakau minyak, api-api, perepat, tumu. Apa yang ada kat situ, hidupan yang ada. Okay, ikan, siput, ketam, udang, yula, burung, memerang, keluang. Keluang. Ada tak contoh keluang? Keluang ni dia dia macam berkepak sikit lah. Okay. Keluang ni saya teringat satu iaitu keluang man. Keluang man, kartun keluang man tu dia ambil inspirasi daripada keluang ni lah. Bila dia terbang, terjun tu, dia akan keluarkan kepak dia. Okay. Dia dekat bahu dia labuh lah. Okay. Seterusnya kita ada hutan pantai. Okay, baik. Sebelum kita nak ke hutan pantai, mungkin Zoom ini akan tamat. Okay, jadi saya bagi antum semua, okay, baca dulu. Berehat untuk berapa minit? 2-3 minit kita bagilah. 3 minit untuk antum berehat. Untuk saya matikan Zoom. Dan selepas tu masuk semula di tempat Zoom yang sama. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita berehat seketika. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak masuk segmen kedua, saya tak kira kehadiran. Okay, berehat dulu. Terima kasih. Nanti chat balik.